Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 5 kes kini berada dalam kategori 4. Sementara itu 1,415 kes sembuh kemarin manakala 2 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 76.7%. Bagi liputan rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.6%, manakala 3.8% bagi 4 dos vaksin. Dalam pada itu, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin pula 50.8%. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam pengumuman medianya maklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi Pusat Suap Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Haja Salehah SPOC. Sempena Hari Raya Aidiladha esok 10 Julai 2022, pusat berkenaan akan dibuka bermula pukul 2 petang hingga 8 malam. Manakala pada hari Jumaat 15 Julai 2022, iaitu bersempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun, Pusat Suap SPOC akan beroperasi mulai pukul 2 petang hingga 8 malam. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam kemarin menyertai kira-kira 1 juta jemaah haji dari seluruh dunia bagi melaksanakan salah satu rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan ibadah yang mengumpulkan jemaah haji di Arafah pada 9 Zulhijjah yang turut dikenali sebagai Hari Arafah. Ibadah ini dilaksanakan pada selepas gelincir matahari iaitu masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehingga sebelum fajar iaitu sebelum subuh pada 10 Zulhijjah. Tahun ini merupakan musim haji terbesar sejak pandemik COVID-19 melanda dunia 2 tahun lalu. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mac 2022 meningkat sebanyak 3.8% tahun ke tahun berbanding bulan Mac 2021. Peningkatan itu selaras dengan peningkatan harga bukan makanan dan harga makanan dan minuman ringan yang masing-masing 3.9% dan 3.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya juga mengongsikan IHP bagi bulan Mac 2022 bagi perubahan bulan ke bulan meningkat 0.9% berbanding bulan Februari 2022. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.6%, manakala indeks bukan makanan meningkat 1.0%. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 18.1%, pengangkutan 6.0% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.1%. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga insurans kenderaan. Manakala peningkatan dalam pengangkutan disebabkan kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan. Kenaikan harga sewa kediaman dan penyelenggaraan serta pembaikan tempat kediaman mendorong kepada peningkatan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti harga minyak masak sebanyak 27.5%, daging ayam 8.5% dan ikan segar 7.7%.
Kenaikan harga minyak masak terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga bahan input minyak sayuran dan minyak sawit. Manakala bagi daging ayam, kenaikan harga antara lain disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam. Laporan penuh IHP bagi bulan Mac 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam mengadakan orientasi pra-pelepasan untuk pelajar Amerika Syarikat melalui Education USA. Antara yang ditekankan ialah persediaan yang perlu diambil sebelum meninggalkan negara Brunei Darussalam di samping perkongsian maklumat mengenai tinggal dan belajar di Amerika Syarikat. Puan yang terutama Karen McLaren, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapan berkata para pelajar terpilih akan menjadi antara generasi pemimpin, usahawan, saintis, doktor, ahli akademik dan artis yang akan memastikan masa depan yang cerah untuk negara. 50 penerima beasiswa dan dana sendiri yang akan melanjutkan pendidikan ke Amerika Syarikat juga diberikan taklimat mengenai proses permohonan visa pelajar dan mengekalkan status visa pelajar di Amerika Syarikat. Juga diadakan sesi perkongsian bersama para pelajar Amerika Syarikat dan alumni bertujuan mendedahkan mengenai budaya kampus, kesihatan dan keselamatan di kampus. Seramai 48 murid darjah 6 Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS menematkan pembacaan Al-Quran 30 juz. Kemarin berlangsung majlis khatam Al-Quran bagi murid-murid berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis merupakan aktiviti tahunan sekolah bagi menepati hasrat kerajaan dalam melahirkan generasi celik Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan untuk menggalakkan murid-murid sentiasa membaca Al-Quran dengan betul dan lancar serta memastikan murid-murid dapat mengkhatamkan Al-Quran sebelum menematkan darjah 6 persekolahan agama. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa menjaga dan menjamin keselamatan akidah, nyawa, akal, nasab keturunan dan harta, iaitu maqasid syariah. Sesungguhnya tempat kerja yang kurang selamat dan terdapat padanya punca bahaya yang tidak terkawal boleh mengakibatkan kemalangan dan kemudaratan. Perkara tersebut antara yang digariskan dalam khutbah Jumaat bertajuk Amalkan Penjagaan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja. Khutbah turut mengkongsikan beberapa langkah bagi mempertingkatkan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Pertama, komitmen pihak pengurusan dalam melaksanakan usaha-usaha yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Pihak pengurusan bertindak sebagai contoh dalam melaksanakan tanggungjawab dengan memimpin pekerja mereka ketika melaksanakan tugas mereka dengan menitikberatkan dan membudayakan keselamatan dan kesihatan. Kedua, pihak pengurusan mengadakan perbincangan dengan pekerja sebelum membuat sesuatu keputusan mengenai keselamatan dan kesihatan. Dengan cara ini, ia dapat menimbulkan rasa kepentingan dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja itu sendiri. Ketiga, pihak pengurusan menerangkan kepada pekerja matlamat dan tujuan langkah kesihatan dan keselamatan untuk dilaksanakan secara berkesan kepada pekerja dan memastikan bahawa pekerja tersebut faham akan maksud mengapa langkah tersebut dilaksanakan. Keempat, pihak pengurusan memastikan pekerja diberikan kursus dan latihan yang bersesuaian bagi meningkatkan kemahiran ataupun kecekapan pekerja tersebut dalam melaksanakan usaha-usaha atau langkah-langkah keselamatan di tempat kerja. Sinar Islam terus berkembang di negara ini apabila dua adik-beradik berbangsa Iban melafazkan ikrar pada Majlis Pengislaman. Majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah.
Awang Willy Ruzini, anak Seruji berusia 29 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Zuhairi bin Seruji. Manakala dayang Waniza Rafiza, anak Seruji berumur 19 tahun, kini dikenali sebagai Nur Zahira binti Seruji. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Menurut statistik Pusat Dakwah Islamiah, 221 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara sejak awal tahun ini hingga 30 Jun lalu. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam BRC sentiasa memainkan peranan yang penting dalam bantu kerajaan menghadapi sebarang kemungkinan bencana dan pandemik wabak berbahaya. Kemarin diadakan majlis penyampaian surat lantikan dan tauliah pangkat Ahli Lembaga Eksekutif Kebangsaan 2022-2024. Penyampaian disempurnakan oleh Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar yang dipertua BRC. Seramai 25 orang menerima surat lantikan dan tauliah pangkat. Majlis diselajurkan penyampaian BRC Medal of Honor kepada 6 orang penaja utama operasi COVID-19 serta penyampaian surat lantikan ahli jawatan kuasa sumber dana dan projek khas.